Yang saya hormati lagi saya segani Ustaz Datuk Kazim, Mami Hana, Cik Farid, tuan-tuan, puan-puan, apa khabar semua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kelaparan dah bunyinya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan, saya nak sampaikan salam daripada Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa. Saya ini pengganti dia ya. Jadi Datuk Ustazah, kita faham dia ada masalah yang last minute tak dapat dielakkan sebab dia ada kontak dengan orang yang COVID positif lah, COVID-19 positif. Jadi dia tidak mahu merisikokan kalian ya. Boleh tak kita sama-sama dalam majlis ini kita mendoakan dalam hati kita setulus-tulusnya supaya Allah melindungi Datuk Ustazah Nur Hafizah daripada segala penyakit dan apa juga ya yang menghalang kejaya dan juga perjuangannya. Okey. Baik, jadi saya sebenarnya dalam keadaan last minute ni, Alhamdulillah saya kata ada pula masa kan. Selalunya dia dah 2-3 kali sebelum ni minta. Lepas tiba-tiba pagi tadi minta, memang saya kata ini mungkin orang-orang yang saya nak jumpa ni orang-orang yang hebat. Betul hebat Mami Hana. Memang hebat. Sebab rasanya 200 ketul aja kot kan peserta ni. Tapi grand semacam. Tu yang kita pun berdebar kan daripada luar tu rasa macam dah macam pengantin ke apa ke kan. So ini yang dikatakan sesuatu benda yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Bila kita buat sesuatu, kita buat dengan sehabis baik ya, ayat kinuhu. Maksudnya kita buat dengan tekun, sungguh-sungguh. Jadi memang nampak you all Masya Allah kan. Saya tahu saya perempuan seorang dengan Datuk Kazim, dengan Cikgu Fadli. Saya kata ke atas pentanya habis lagu, tiba-tiba Mami Hana punya kerusi ada. Terima kasih Mami Hana kerana temankan saya. Rasa macam sangat lega, Alhamdulillah ya. Okey. Baik, soalan tadi apa? Berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW ya mendidik dan keutamaan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan puan-puan, saya nak ucapkan pertamanya tahniah atas soalan ini. Sebab pernah satu masa dulu saya berjumpa lah dengan trend ibu bapa yang bila kita sebut sahaja gaya ibu bapa, cara Nabi, gaya Nabi, dia kata kita bukan Nabi. Dia kata gitu, kita bukan Nabi. Padahal dia tak fikir tu Nabi itu datang untuk apa sebenarnya. Kan Nabi itu datang untuk mengajar kita. Nabi ini adalah qudwah hasanah untuk kita. Dan apa juga yang Nabi lakukan, maka bila kita ikut, kita mendapat pahala sunnahnya. Bukan itu sahaja, kita juga mendapat barakah dan keberkatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan hadiah yang sangat-sangat indah dan hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW dan juga 25 Rasul yang lain lah semua 25 Rasul itu merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Baik tuan-tuan puan-puan, banyak sangat apa yang Nabi lakukan. Saya dulu pernah menjadi pensyarah, bekas pensyarah ya, di universiti. Saya selalu deal dengan disiplin pelajar. Setiap semester saya boleh agak berapa yang berzina. Sebab dah 8 tahun ya. Jadi kita boleh agak dah boleh buat satu macam garis statistik kita sendiri daripada sudut historinya. Berapa orang yang akan berzina, berapa orang yang mencuri, berapa orang yang akan ditangkap kerana meniru dalam peperiksaan, berapa orang yang bergaduh, berapa orang yang panjat pagar, dia kata fly kan, I'm flying without wing. Okay, so jadi kita dah boleh agak buat perangkaan lah tuan-puan. Dan akhirnya saya tanya pada diri saya, dan waktu tu saya sangat takut sebab saya pegang college wanita. Anak saya pula Allah bagi nombor 1 perempuan, nombor 2 perempuan, tak sempat tarik nafas lagi, nombor 3 perempuan, nombor 4, cita-cita Alhamdulillah lah, tengok rasa mabuk alhan lain macam aja. Nombor 4, ingat dia lelaki, perempuan juga. 1, 2, 3, 4, semua perempuan. Beridik-beridik Mami Hana. Yang kelima baru lelaki, yang keenam baru lelaki. Okey, nak ceritanya masa saya dapat anak-anak perempuan tu, saya kata saya tak maulah anak-anak saya jadi macam ni.
Sebab kita kan berdepan dengan profil, dengan biodata dia kan. Lepas tu kita buat report lagi, kita hantar lagi ke bahagian disciplinary lagi kan. Lepas tu file dia memang kita korek lah, tengok handphone dia, mesej yang tak senonoh lah, itulah ini. Dapat macam-macam lagi kalau kita buat spot check ya. Jadi tuan-puan, saya tertanya-tanya, saya kata Masya Allah, takkan tak ada penyelesaian ni dalam Islam ni. Kita penat dekat universiti ni, patutnya kau belajar lah, macam tu lah kan, patutnya. Ini kita terpaksa basuh balik dia punya peribadi, akhlaknya, nak kena drill balik, macam seolah-olah kita nak drill anak-anak tadika. Jadi saya kata apa salahnya. Jadi tengoklah dia orang punya result, semua A. Kalau tak A, pandai-pandai ni tak akan masuk universiti, betul tak? Saya kata ini ikut orang kampung kot. Tak ada pula. Orang bandar pun sama, Mami. Mami lah. Okey. Kemudian saya kata, ini agaknya anak manja ni, terlebih manja. Tengok dia punya profil, tak ada. Adik-beradik 10-11 pun terlibat sama. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak ceritanya anak-anak ni, kalau dalam bab percintaan, contohnya lah bab percintaan ni, dia orang selalu kioknya bab percintaan. Kita sampai boleh kira purata 3,000 orang pelajar Muslim, 3,000 orang pelajar Muslim, wanita ya, puteri, di satu-satu tempat. Ini tahun 2000-an, tahun 2000, awal 2000-an ya. Okey. So waktu itu saya ada 3 prinsipal. Kita semua ada 3 prinsipal. Prinsipal 1, 2, 3 kita duduk, kita kata okey, mari kita table down. Okey, you punya disciplinary problem berapa, awak punya berapa. Okey, table down. Okey, tengok kes-kes yang berzina. Kita buat purata 1 minggu, setiap 1 minggu wajib ada anak kita yang berzina. Tu yang jadi menggigil satu badan ni, tak boleh tidur ya. Yang bersalin dalam toilet lah kan, yang bersalin dalam toilet tu dah berapa kali, yang meninggal pun ada, yang hidup pun ada ya. Yang sempat lagi kalau dah bersalin tu minta tolong ulo gunting, dia nak potong tali uli sendiri. Lepas tu cuci kain batik, bersihkan apa semua dah. Lepas tu keluar tu dah pucat lesi, dah habis darah dah. Kawan-kawan dia tu boleh tak perasan dia mengandung. Telefon, madam. Ini dulu madam ke Zazah ya. Madam. Kan mami dah tukar lah. Sekarang Ustazah, madam, kita orang dengar kawan kita orang bersalin, madam. Bersalin pukul 3 pagi. Bersalin. Saya masa tu betul-betul ingat bersalin apa, bersalin baju ke apa ke, kenapa kan? Ke ada masalah lesbian ke dekat dalam itu, ingat yang tu. Madam bersalin, ada baby. Pukul 3 pagi tu lah keluar. Memang keluar daripada rumah, jumpa budak tu kan, tengok, madam, jangan bising-bising, nanti security tahu. Dia tak nak security tahu, sebab tak nak kepoh kan. Jadi itulah kes-kes yang macam ni tuan-puan. Bukannya senang nak selesaikan tak. Dia bukan sehari tu boleh selesai. Kita nak pergi mengajar lagi, nak menghadap dia orang ni lagi, nak panggil mak ayah dia lagi, kemudian nak uruskan macam mana kelangsungan dia ni, nak belajar ke ataupun apa. Masya Allah. Jadi akhirnya ceritanya macam ni lah. Apa yang kurang pada anak-anak ni? Apa sebenarnya yang kurang? Nombor 1, saya jumpa 2 benda yang kurang. Nombor 1 adalah matlamat hidup tak ada. Budak-budak ni matlamat tak jelas. Dan bila saya tanya soalan-soalan yang berkaitan tentang matlamat ke apa ke kan, basically saya boleh agak apa yang dia jawab. Ya, okey, saya tanya dia, awak buat perangai macam ni, kenapa datang ke universiti ni? Agak-agak dia jawab apa? Jawapan dia standard. Kalau ada 80 kes akan jawab. Bunyi-bunyi dia seperti ini. Saya bukannya nak sangat masuk universiti ni, madam. UPU yang pilih. Kalau dah masuk universiti tu, saya tak suka dengan kos ni. Dia boring, dia bosan. Jadi tidak ada matlamat dalam hidup. Dan matlamat ini sebenarnya yang perlu yang membentuk, yang tanam dia. Engkau ni untuk apa? Engkau hidup untuk siapa? Akhirnya engkau akan ke mana? Siapa agaknya? Siapa? Kalau bukan ibu dan ayah. Ibu ayah kena letak benih itu dalam diri anak-anak. Kalau tak, anak-anak dia tak tahu. Dah besar dah datang ke universiti ni belajar lah, habis boring. Tak suka. Saya tak suka ni dengan apa kena mengena subjek English dengan dia punya perzinaan.
Saya kat sana panggil zina je. Orang akan sebut coupling. No, sebab bila sebut zina tu dia ada wibawa dia. Macam, kan. Kalau sebut coupling tu, well, orang lain pun ada coupling dan darling-ling. Macam tu kan. Lebih kurang sama je rhythm dia. Jadi, itu yang berlaku. That is number one. The second one, anak-anak kita tak solat. Walaupun datangnya daripada sekolah agama. Walaupun datangnya daripada berasrama penuh, sayangku. Ya. Dan bila kita tanya, kat sekolah dulu belajar tak solat? Belajar. Dan saya pun tanya juga anak-anak ni, kan sekolah agama ni, you ni subuh semayang tak? Semayang? Lepas tu check, tanya pada budak-budak yang sekolah menengah kebangsaan, ya, dia bukan sekolah agama, semayang subuh tak ni? Semayang, madam. Ni subuh-subuh ni? Ya. Baca doa kunut? Tak tahu. Nah, tak semayang lah tu. Subuh je. Zuhur semayang, subuh je tak semayang. Tanya pula anak-anak yang sekolah agama. Ini lagi haru biru. Siapa sekolah agama sini? Jangan angkat tangan. Malu nak angkat tangan, ya. Semayang subuh tak ni? Semayang lah, madam. Baca doa kunut. Saya ikut mazhab yang tak baca doa kunut. Dia bagi alasan contoh, dia pergi pusing kita. Kan? Ya Allah. Tapi saya, alhamdulillah, waktu tu memang kita kena berskill lah, dapatkan maklumat pasal anak-anak ni dulu. Kenapa, apa yang dia buat lakukan dekat bilik kan. Jadi kita tahulah dia orang memang tak sembahyang, memang tak solat. Kat sekolah dulu belajar, tapi suasana di rumah tidak ada budaya solat berjemaah ataupun penekanan terhadap keutamaan solat. Keluarga kita ni tidak jadikan solat sebagai agenda utama. Dua benda tu je. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita lihat balik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat ini, part yang paling dia suka sewaktu dia menjadi imam, dia suka duduk di mana? Dia akan pergi ke bahagian belakang sekali. Dia bantu anak-anak kecil luruskan saf. Dan dia akan sebut dengan kata-kata yang imam selalu arahkan pada kita, luruskan saf kamu, kalau tidak nanti hati kamu juga tidak akan lurus, hati kamu akan berbelok-belok. Itu yang Nabi sebut kepada anak-anak ni. Diluruskan, dirapatkan saf dia. Dan Nabi Muhammad SAW, dia akan meraihkan anak-anak yang datang ke masjid. Ada sebahagian sahabat yang kecil, dia masih lagi mengenangkan sentuhan baginda Nabi sewaktu sembahyang zuhur kan. Jadi dia orang datang dekat, dia suka kerumun dengan Nabi. Bila Nabi jalan, dia pun ikut, ya. Jadi Nabi pegang pipi dia orang, pegang kepala dia orang. Dan sebahagian sahabat dia kata apa? Aku masih lagi terbau-bau, terhidu-hidu harumnya tangan baginda Nabi menyentuh pipiku. Seolah-olah tangan dia itu baru keluar daripada botol misk ataupun botol atar, botol wangian. Itu Rasulullah. Jadi nak ceritanya bukan tu saja, dekat masjid ni kalau time lepas tuaian buah-buahan di Madinah, ya. Jadi sahabat semua bawa hasil tuaian, hasil ladang diorang, dia akan bawa berjumpa dengan Rasulullah. Yang zakatnya yang mana, yang nak dicukaikan ke, yang nak dibayar mana dulu, nak buat apa. Jadi dia kumpulkan, jumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah akan ambil tuaian yang terbaru itu, dia akan cari VVIP. Sekarang kita ada meja VVIP kan? Tahu tak siapa VVIP-nya? Kanak-kanak di masjid. Yang diraihkan adalah kanak-kanak di masjid. Saya tak nak cakap yang masjid sekarang ni yang tak bagi kanak-kanak masuk dalam, tahu? Tapi Nabi sangat-sangat meraihkan anak-anak tu. So can you imagine kalau benda itu berlaku dekat surau kita, dekat masjid kita, ada orang-orang yang tua, atuk-atuk yang duduk suka bercerita. Nabi suka bercerita. Dekat mana? Dekat masjid lah. Dekat masjid. Dan anak-anak memang rasa seronok bila ke masjid. Dan bila dia rasa seronok ke masjid, jumpa Nabi each time, anytime, bila sembahyang, suka agak-agaknya lah, bila dah besar, dia ingat tak momen tersebut? Ke dia lupa terus? Ingat ke tak ingat? Ingat. Anak-anak kita ni kalau biasa dengan masjid, ada atuk tu, nama atuk siapa? Cikgu Fadli. Suka buat apa atuk tu?
suka bercerita. Contohnya ada satu sudut tu, dia memang kat belakang masjid tu, dia duduk bercerita. Jadi budak-budak tu mula 2 orang, 3 orang, lepas tu datang lagi ramai 5 orang. Sekarang ni susah nak cari atuk bercerita. InsyaAllah kot Datuk Kazim bercerita lepas ni dekat Astro. Oh, tuan-tuan perempuan, agak-agaknya lah kan, dia tengok inilah masjid ada atuk tu bercerita. Dia akan rasa rindu dengan masjid. Dan kita tahu antara salah satu kelompok ataupun golongan yang mendapat naungan Arash adalah anak-anak muda yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Boleh bayangkan tak bagaimana kalau ibu bapa atau kita generasi yang dah senior ini membuatkan anak-anak itu tertarik dan jatuh cinta dengan masjid. Agaknya apa pula kita punya balasan? Baik, jadi satu. Kemudian tuan-tuan perempuan berkenaan tentang matlamat dan niat. Waktu perang ni ada seorang anak tu, dia angkat pedang dan time tu dia rasa macam dia kata, kami anak so and so, dia sebut kabilah lah. Dan Nabi tegur dia. Nabi sebut kami adalah pejuang Allah. Aukamakal. Jadi nak ceritanya, Nabi betulkan matlamat, niat, cara pandang dia terhadap hidup dia. Engkau berjuang bukan kerana kaum kau, tapi engkau berjuang kerana Allah. Engkau pergi belajar ni bukan kerana ibu dan ayah tau, tapi engkau belajar ini kerana Allah. Walaupun kerana ibu dan ayah yang sekolahkan engkau, tapi ilmu ini adalah milik Allah. Engkau kena cari, rendahkanlah dirimu dan sumbanglah balik kepada masyarakat kerana Allah. Tuan-tuan perempuan, seorang ulama sangat-sangat dia memahami tentang matlamat hidup ini. Satu masa dia sembahyang malam, anak saudara dia bangun. Lepas tu dia pun tengok pakcik dia sembahyang malam, dia pun nak sembahyang malam sama. Jadi pakcik dia kata, pergilah balik tidurlah. Dia kata tak, dia kata anak saudara dia 5 tahun. Jadi pakcik dia kata tidur, dia tak nak tidur. Jadi pakcik dia pun cakap, baca ni, Allahuma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Ulang 11 kali sebelum tidur. Jadi anak ni pun baca, apa maksud dia? Allah sentiasa bersamaku, Allah sentiasa melihatku, Allah cukuplah dia menjadi saksi atas segala perbuatanku. Dan kemudiannya dia membesar. Itu juga yang dia zikirkan, itu juga yang pakcik dia arahkan buat ulang-ulang. Lama-lama dia telah sebati dengan diri dan jiwa dia, maka kehidupan dia semuanya adalah for the sake of Allah. Semuanya kerana Allah. Dia sembang pun sembang pada Allah. Bila nak buat sesuatu, bayangkan kalau Allah melihat dia. Dan kalaulah dia buat sesuatu yang baik, dia tak takut kalau orang tak mention pun nama dia, tak dapat like pun tak apa, kan tak perlu nak apa kata selfie wifi pun tak apa, sebab dia tahu Allahu syahidi, sesungguhnya Allah sentiasa menjadi saksi atas setiap perbuatanku. So dua benda itu tuan-puan, mari kita sama-sama hidupkan balik dalam keluarga kita. Nombor 1 adalah tentang matlamat hidup yang jelas lillah, kita datang daripada Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Dan yang kedua tuan-puan, solat kita tolong sama-sama tegakkan. Kalau tak boleh 5 waktu, cubalah cari 1 waktu buat berjemaah bersama dengan anak-anak kita, satu keluarga. Dan saya sebenarnya nak akhiri dengan rasa macam syukur sangat sebab Datuk Kazim dijemput untuk berlakon. Saya ingat saya seorang. InsyaAllah pun keluar juga dalam bulan Ramadan ni drama, dia macam drama ataupun kapsul daripada JAKIM. Dia, tajuk dia Datang, tapi TV1 lah, bukanlah TV Astro. Kena berlakon saya jadi Mak Lang. Jadi malam betul lah. Tak boleh ceramah, berlakon lah kan. Okey, terima kasih. Ya. Mak Lang dia. Mak Lang Syidah. Masya-Allah. Kembali kepada cikgu. Tu dia daripada Ustazah Isfadiah. Dua-dua dah jadi berlakon. Datuk Kazim pun dah dijemput berlakon, Ustazah Isfadiah pun dah dijemput berlakon. Baru-baru ni saya tahu sahabat baik saya Tuan Farid sendiri pun berlakon. Ada tim produksi dia bersama dengan Puan Hana Syahadan kita pun masuk kan. Saya je belum lagi ni berapa yang berlakon ni. Ada ke producer sini? Cikgu Fadli dia berlakon dia dalam Facebook tu. Tu ramai. Kelas dia tu kan. Okey, jadi kita dengar baru round pertama ni. Round pertama pun Masya Allah. Round pertama pun memang begitu sampai. Memang sampai sebab daripada permulaan daripada Datuk Ustaz Kazim sendiri bila dia terangkan tentang bagaimana anak pada zaman ini. Saya tidak membayangkan anak saya tahu. Saya membayangkan siapa?
saya bayangkan diri saya, Ustaz Kasim kata begini, menjauhi ayahnya, tak nak duduk dekatnya, jawab dengan ibunya. Kita bayangkan diri kita, sebab kita pun melalui zaman-zaman itu. Jadi bila sentuhan daripada Ustaz Kazim, ungkapan-ungkapan dia memang betul-betul dekat dengan hati kita. Masuk pula kepada Ustazah Isfadiah, Masya Allah, apa yang kita banyak tak tahu berkenaan dengan anak-anak kita satu hari nanti, ataupun ada anak-anak kita sekarang berada di institusi pengajian tinggi di mana setiap minggu ada kes zina. Dalam 3,000 orang murid setiap minggu ada. Ini sangat membimbangkan. Dan kes yang diketahui itu mungkin jumlah yang kecil berbanding kes yang disorong. Mungkin kita belum tahu yang itu. Jadi saya sangat rasa perkongsian petang ni sangat best. Sebelum kita ke, saya rasa pusingan terakhir sebelum ni, saya nak dengar daripada Puan Hana Syahadat. Saya nak dengar. Sebenarnya tak ada soalan untuk dia. Tak ada soalan dia, tak ada bukan sebagai ahli panel sebenarnya. Tapi saya nak tanya. Saya bukan nak jawab. Habis tu? Itulah. Saya nak teman ustazah malam hari ni, malam pula kan. Siang ni saya nak teman je sebab ustazah dekat atas. Nanti ustazah sorang-sorang. Alah, apa kata kita dengar sikit daripada Puan Hana Syahadat kan, tentang tak payah tak kita tentang tu bukan pada tentang anak zaman sekarang dan transformasi jiwa. Sedikit kata-kata. Saya sebenarnya mami lah ya, sebab dia ni dekat dengan saya ustazah, dengan ustaz dekat dengan saya ni, dia pun panggil saya ni mami. Bukan mami jarum, Mami Hana. Jadi sebenarnya kalau lepas dengar ustaz dan ustazah tadi, mami banyak perasan poin yang diberikan. Dua poin yang paling utama iaitu solat, dan yang keduanya adalah matlamat macam mana niat, itu daripada ustazah. Okey, yang tu mami nak kongsikan dulu. Macam mereka ni semua, memang sebenarnya mami tertarik sangat dengan perkataan pejuang. Sebenarnya semua yang ada di depan ni sebenarnya ustazah, ustaz, cikgu, mereka ni lah pejuang yang akan membantu mendidik anak-anak untuk belajar agama, untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama. Asbab kerana ada barangan-barangan ataupun produk Mami Hana. Masya Allah, tabarakallah. Sebabnya bila sebut je tadi tu, perkara yang menjentik jiwa sebenarnya adalah bermula daripada anak, bermula daripada kecil. Okey, tambah sikit lah yang tadi ustaz kata. Betul, kalau abah saya lalu dulu ustaz, kaki macam ni, saya dah standby nak berdiri, takut kena lipas dengan towel. Kecil-kecil. Bila dah besar ni, budak-budak macam ni je kan, silang kaki. Abah saya kalau nak lalu, memang kita berdiri tegak, abah balik. Kita punya kelang kabut tu lain lah daripada keadaan sekarang. Jadi tu saya kata, apa yang nak kena didik adalah nak didik jiwa mereka tu daripada anak-anak. Sebab tu lah saya kata, saya alhamdulillah mami bersyukur sebenarnya ada produk Mami Hana ni, dan pejuang-pejuang yang mereka dekat bawah ni lah sebenarnya, bila fikir balik, mereka ni bukan setakat suri bisnes, tapi mereka ni lah pejuang yang akan membantu ibu ayah, membantu anak-anak untuk belajar agama Islam ni daripada kecil. Sebabnya dalam produk-produk Mami Hana, kalau tadi sebut solat, saya pun memang menggunakan untuk mendengar sebutan solat dengan lebih jelas dalam tu. Itulah bila cakap dengan diorang ni, besar sebenarnya ustazah. Dia punya buku Mami Hana, My First Book tu, bila tekan-tekan dia berbunyi. Mungkin ada yang bawa dekat meja sini. Mana yang bawa tadi? Cuba angkat sikit. Yang bawa yang tu. Dan juga Islamic Audio Device. Islamic Audio Device ni pula ada surah ustaz daripada Muzammil Hasballah, zikir-zikir, selawat dalam tu. Jadi boleh dengar, untuk kita dengar malam, siang. Dan yang paling best ni, kita kumpulkan doa-doa dalam tu untuk anak-anak ni belajar daripada awal. Itu yang tadi, keyword yang paling utama tadi tu solat, di mana itulah pejuang Mami Hana ni. Semua pejuang hebat ni, yang ada ni nak membantu anak-anak untuk belajar solat daripada kecil. Kemudian nak cintakan Islam daripada kecil, supaya tak adanya berlaku kejadian-kejadian yang dia dah besar, na'udzubillah min zalik kan. Dan yang keduanya, matlamat. Mungkin kita betulkan lagi matlamat. Kalau dulu sebenarnya, to be honest lah, sejujurnya 5 tahun lepas apabila Mami Hana bermula, Mami selalu cakap, saya buat ni sebabnya untuk mereka, untuk manusia. Sampailah satu tahap tu, aku buat ni kerana Allah, baru mudah jalan tu. Dan benda tu sebenarnya dia datang, dia terdetik dan kita betulkan. Dia bukan mudah sebenarnya untuk kita nak buat, untuk kita mendoakan orang balik, dan untuk kita buat sesuatu. Sebab
Sebenarnya saya hari tu jumpa Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlah Kamsah kan. So bila beliau selalu katakan, bila kita buat tu, kita buat kerana Allah, dan kita doakan Allah supaya Allah tu boleh jentik hati mereka, ubah apa yang mereka rasa dalam satu jiwa tu. Contoh kalau dia kata sayang Mami Hana ni kerana Allah. Itu yang saya ni lah. Tapi saya ni bukan ustazah. Saya ni pun cikgu, saya bukan ustazah. Saya bukan ustazah, saya boleh berkongsi je lah. Jadi itu yang saya rasa, ini adalah pejuang-pejuangnya. Mungkin lepas ni kita tukar pejuang suri bisnes. Cikgu sikit aja cikgu. Dia actually bila kita sebut tentang matlamat dengan niat ini, dia sebenarnya dia kembali balik pada akidah. Dia actually we go about akidah. Sebab sesuatu yang berkaitan dengan niat matlamat, bila kita murnikan, dia macam kehidupan kita, kompas hidup kita betul. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi untuk 13 tahun tau. Jadi akidah ni dia kembali balik kepada perkataan akad. Akad. Sebelum kita berakad untuk bekerja dan sebagainya, kita telah berakad dulu dengan Allah untuk ada kat atas muka bumi ini. Jadi kalimah akidah itu la ilaha illallah. Maksudnya kalau kita bekerja, bukan la ilaha illa mani tapi kita la ilaha illa Allah. Jadi bukan kerana duit, bukan kerana itu, tapi illa Allah, kecuali hanya semata-mata kerana Allah. Terima kasih Mami Hana bagi pengalaman. Wah, menarik. Konsep tadi menarik betul. Daripada Ustazah Hisfadiahnya dengan matlamatnya, diulas balik Puan Mami Hana, dikaitkan balik dengan akidah. Tapi saya rasa semua orang boleh bersetuju pun. Kalau Datuk Ustazah Hafizah Musa tak dapat hadir, boleh diganti dengan Ustazah Hisfadiah. Kalau Ustazah Hisfadiah pun ada emergency, saya rasa boleh ganti dengan Mami Hana kita pun. Kan? Dia punya ulasan tu. Jadi untuk round seterusnya, sebelum kita buat kesimpulan nanti ataupun penutupnya, jadi round kedua, soalan simple saja untuk Ustaz. Bagaimana mencari bahagia dalam parenting? Bagaimana kita nak mewujudkan bahagianya, kenikmatannya antara suami isteri dengan anak-anaknya, dengan kaedah-kaedah mana untuk mendapatkan keluarga bahagia di bawah redha Allah Ta'ala? Silakan Datuk. Terima kasih. Soalannya dengan bagaimanakah ku mula, dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap wajah berkisah, tiap madah bererti. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Nak sambung lagi? Cukup Ini Ustaz jadi artis. Tak laku artis. Tadi Ustazah berlakon, saya berlakon 18 puasa dengan Mamat Khalid entah, dengan Pak Jabir. Itu saya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, nombor 1, kita nak bahagia dalam rumah tangga. Tapi macam mana kita nak bahagia dalam rumah tangga kalau kita tak menghargai jodoh kita? Kamu kahwin dengan dia sebab apa? Mak aku lah suruh, ikut aku malas. Kamu jadi juga kahwin dengan dia, takak basah, paksa, suara slow je tuan. Sebab itu yang pertama sekali tuan-tuan, siapa yang menjodohkan dia dengan kita? Allah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis kan, waradallah ma qasama lak, warda ma qasamallahu lak, takun aghnan nas. Kamu redha dengan apa yang Allah bagi pada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya sekali. Kenapa hari ni kita ni tengok suami, tengok isteri banyak kalau aku tak kahwin dengan dia pun tak apa, nyampah. Kalau abang tak kahwin dengan saya pun ramai nak kata saya abang. Ni bahasa. Macam mana aku boleh menikah dengan orang tua ni? Dah 8 anak pun tanya lagi. Kalau seorang tak ada anak tak apa lagi. Ini dah 8.
Sebab kita tak pernah redha itu adalah jodoh yang Allah bagi pada aku. Kalau gitu raih, enjoy, suka. Kalau kita nak cakap tentang bahagia, Allah yang bagikan suami ini pada aku. Aku nak jadi isteri yang terbaik. Sebab ini adalah amanah dari Allah. Allah yang bagi dekat aku suami ini, aku nak jaga elok-elok. Allah yang bagi dia isteri. Sebagai isteri aku ni Allah bagi, aku nak jaga elok-elok. Tapi sayang tuan-tuan, kita ni buat elok-elok dalam bab dunia. Nak periksa elok-elok. Cuba tengok mak ayah pesan, anak nak periksa, jawab elok-elok. Anak nak test driving license, awak kata elok. Sedangkan tuan-tuan, kalau tak lulus SPM boleh return. Tak lulus lesen, apa masalah? Jalan kaki pun sampai. Grab banyak apa? Tapi kalau fail dalam kehidupan dunia dan bila mati, tak boleh nak U-turn balik, tak boleh nak return, tuan-tuan. Sebab itu sekarang ni, waktu hidup dalam dunia ni, buat yang terbaik. Dia bukan ada peluang yang kedua. Dia tak ada peluang yang kedua. Kalau kita tak buat baik, gagal dalam bisnes ke, gagal, tak apa, ada lagi peluang lepas ni. Tapi peluang kehidupan sekarang saja, tuan-tuan. Berapa banyak orang yang menyesal, hanya berlaku penyesalan bila suami mati. Ada satu orang, tuan-tuan, Allah uji suami ni kanser. Suami dia kanser. Saya pergi ziarah, dia duduk marah kat lelaki dia. Marah. Orang nak tidur tak boleh, sakit. Saya cakap, ustaz, malam jangan, saya nak tidur. Mati lelaki dia, tuan-tuan, merau-rau sampai sekarang merau. Waktu tu saya nasihat, kak, sabar, kak jaga elok-elok. Orang kanser ni insya-Allah Allah hapus dosa dia. Mana ada orang kanser nak enjoy lagi, tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok orang yang beratur nombor ekor tu, tanya ada kanser, tobatlah pun tak ada. Dia duk ingat apa? Bila-bila masa dia boleh mati. Tahap 4, tahap yang kelima dah. Dah masuk dah tahap tu, buat pediatrik dah, tuan-tuan, teruk dah. Tak buat kemo dah, radio pun tak buat dah, radioterapi pun tak buat dah. Doktor kata balik, datang seminggu sekali 2 kali cek tu saya. Kalau gitu buat yang terbaik. Tapi sayang, tuan-tuan, kita anggap beban. Bila mati, beban perasaan. Mak rasa bersalah sangat, baru menangis tu apa. Kalau mak jaga dia elok-elok, tak apa makcik, lepas hedah cari orang kanser lagi seorang. Bela lagi sekali makcik. Sedangkan peluang yang ada depan mata kita, kita tak mau jadi yang terbaik. Dah ada dah isteri tu, buat yang terbaik, didik dia elok-elok, jaga dia elok-elok, sayang dia elok-elok. Tapi kita abaikan. Kita tak peduli pada dia, tak kisah pada dia. Bila dah tak ada, sekarang merau, menung. Ada, saya selalu jumpa orang kanser, cikgu. Ada satu orang, dia tanya dekat isteri dia kanser, tanya pada suami dia, abang, kalau saya tak ada nanti abang kahwin lain tak? Itu soalan dahsyat. Soalan dia, abang kahwin lain tak? Ada satu kes macam tu lah. Selagi kubur mama basah, abang takkan kahwin lain. 15 tahun, tuan-tuan, tak kahwin lain. Rupanya isteri dia, arwah tu pakat dengan adik dia, tiap-tiap hari siram kubur dia. Jadi basah 24 jam, tuan-tuan. Tak nikah-nikah bekas abang ipar. Aduh, itulah orang perempuan, sebut nikah dua dah mati pun tak bagi lagi. Dahsyat, tuan-tuan. Jadi nombor 1, tuan-tuan, kita ingat, itu adalah pilihan Allah, itu adalah jodoh yang Allah bagi pada kita. Ini amanah, buat yang terbaik. Nombor 2,
Sebab tu saya kata tadi, jangan tengok isteri, jangan tengok suami, tengok siapa yang jodohkan pada kita. Kalau tengok isteri, memang tuan-tuan, tengok isteri kita, tengok isteri orang lain, dia mari silap. Dia tengok isteri dia tengok isteri orang lain, silap teh. Dulu tak mau jumpa, aduh, bunyi bahasa. Dulu tak nak jumpa, dah kahwin anak 3-4 baru dah jumpa lah. Aduh, silap ni. Isteri tu baliklah, sakit-sakit lutut pun sambut suami balik. Abang nak minum apa? Isteri tanya. Buatlah apa pun? Tanya pula. Isteri tu dengan gaut, sakit lutut, pergi ke dapur, goyang. Suami dia tengok, balancing out, alignment lari. Silap betul. Silap dia kata tuan. Dia tak tahu yang balancing out, alignment out tu pasal beranak ke anak kamu. Mengandung, berapa kali mengandung. Sampai kita ni jumpa dia, asal jumpa mengandung, asal mengandung jumpa. Bukan kau dah beranak ke hari tu? Mengandung balik ke? Halus suara tanya tuan-tuan. Kita ni kalau benda pelik, suara halus je. Kau bukan kata beranak ke? Nampak? Pelik benar tuan-tuan. Apa yang peliknya dia ada laki? Ya Allah. Jadi nombor satu tuan-tuan, hargai pasangan masing-masing. Ingat Allah, Allah yang bagi. Dia kuat beletek ke, dia apa ke, sabarlah. Ada kebaikan yang Allah nak bagi pada aku, bahagia. Nombor dua, macam mana nak bagi bahagia? Tuan-tuan, macam mana nak bagi bahagia? Ada orang kata, orang tanya isteri saya ni, ustazah, ustaz di rumah selalu menyanyi. Ada tuan, orang pelik-pelik main rumah saya ni, pelik-pelik. Ada yang datang pukul 11 malam. Saya kata, ya Tuan Haji, boleh tengok CJ Tauliah Ustaz tak? Boleh. Pasal apa Haji? Saya nak tengok. Saya pun cari almari, tak mana pula aku letak CJ Tauliah ni pula dah. Bawa kat dia. Dia rabah cok mohon yang merah. Cok sultan yang merah. Ori kata betul. Kenapa tu Haji? Dah ada ustaz tu ceramah semalam, dia kata ustaz tak ada tauliah. Lepas tu saya nak confirmkan betul-betul ustaz ada tauliah, dak tu saya main rabah. Dia rabah tuan-tuan, cok mohon tu. Ya dia tak rabah saya. Dia tak nak rabah saya, aku palsu tak palsu. Oh, dahsyat tuan-tuan. Antara yang dia mari tu satu je nak tanya ustazah. Ustaz Kazim tu rajin menyanyi tak? Aduh, yang tu je dia mari tuan. Tak puas hati apa, tak tidur malam dia fikir dia menyanyi tak, dia menyanyi ke tak. Dia main tanya sungguh tuan-tuan. Isteri saya kata, kadang nyanyi tak? Memang saya suka menyanyi, nak bagi hiburkan dia. Balik ceramah kadang pukul 1. Saya dah ceramah 30 tahun. Kadang pukul 1, kadang pukul 2 sampai. Tapi saya tak pernah bawa, tak pernah suruh dia buka pintu, kunci saya bawa. Tak mau tidur, kacau tidur dia, esok dia nak sekolah. Jadi bila saya jumpa dengan dia, bagi dia seronok je lah. Jarang tuan-tuan balik ke 2 pagi saya ceramah kat dia. Dia buka pintu, abang balik ke? Allah Ta'ala berfirman, jarang suruh dia tak. Rasa tak pernah ikut kan. Ingatlah Izzah, Allah berfirman, auzubillah. Oh sudah lah. Jadi kadang-kadang saya bagi dia suka. Sebab tu saya ada Facebook, nak bagi dia suka. Kadang tak balik 3-4 hari, saya tulis lagu. Bila dia baca tu, dia faham untuk dia. Dia faham itulah, dia tak tahu ada lemah lagi. Bila dia tengok saya tulis lirik lagu tu, kan, lirik tu untuk dia, dia faham. Sebab yang tu yang selalu saya menyanyi dengan dia. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ai nyawa padamu juga. Tuk saya tulis dalam Facebook. Sekejap dia hantar mesej, masih bang,
Walaupun benda tu sikit tuan-tuan, dia menghiburkan. Ni kita kadang-kadang benda hak sikit tu kita lupa atau kita tak buat. Bila nak rasa bahagia? Tak payah nak ya-ya sangat, tak payah, relax. Kadang lagu Hindustan. Kadang lagu Hindustan. Telefon dia, canda oh canda, canda oh canda, kisine curai, tere mere nindiya, jage sari rena, tere mere rena, jage sari rena, tere mere nena, tere और मेरी एक ही कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी. Cikgu faham? Saya tak faham entah. Benda tu bagi suka. Kadang-kadang tuan-tuan saling tasmik. Mama al-mulk, dia satu ayat, saya satu ayat, dia satu ayat, sampai sambung situ. Sambil buat kerja tu satu ayat. Ini bagi suka. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, jom bagi suka pasangan kita. Bagi dia tak susah hati dengan kita. Bagi dia rindu dengan kita. Bagi dia seronok dengan kita. Nombor 2. Yang terakhir tuan-tuan, nombor 3. Saya ni mula-mula tadi gelap Ustaz Cikgu. Tak tahu saya ceramah dekat siapa. Dia nampak gelap. Lepas tu dia orang buka spotlight dia baru nampak terang. Bila nampak terang ni tuan-tuan ni saling berhadap-hadap antara satu sama lain. Tuan-tuan duk berhadap daripada pagi sampai pukul 11 malam ni, tuan-tuan buat apa? Duk menghadap meja ni tuan buat apa? Nimbang. Husband you okey ke? Dia okey. Dia kat mana sekarang? Dia di UK. Oh, banyak UK. Anak kau macam mana sekarang? Boleh lah. Sekarang buat apa lagi? Duduk di rumah je lah. Ya Allah, apa lagi? Online je lah. Masing-masing tanya ni. Dengan cerita beli kereta baru. Nampak ni mah. Apa kereta barunya X50 je pun. Nampak. Agak-agak tuan-tuan, adakah kita berbual-bual macam ni? Sambil ada pula pelayan yang duk angkat barang, yang duk bagi file, yang duk angkat air, yang duk tuang air pada kitanya, hanya setakat dalam dewan ni saja ke? Tak tuan-tuan. Sampai kiamat ni kita duduk ramai-ramai lepak-lepak saling berhadapan ni, dalam syurga pun ada. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, kata Allah. Di hari kiamat nanti kamu duduk dalam syurga, kamu saling berhadap-hadapan, masing-masing tanya di antara satu sama lain. Tanya, seronoknya engkau dalam syurga ni ada suami, ada mak, ada ayah, ada tok wan, ada cucu, kata dia. Ada, semua ada. Nyembang. Apa amalan engkau Menjuruh ke? Tak, itu ada Apa amalan engkau dalam dunia dulu apa yang boleh engkau satu keluarga dalam syurga ni? Maka dia menjawab, kami waktu dalam dunia dulu, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami waktu hidup dalam dunia dulu, kami jadi golongan musyfiqin, kata mereka. Yang ketiga ni saya nak ajak tuan-tuan, apa dia keluarga bahagia sebenarnya? Keluarga bahagia sebenarnya ialah satu keluarga kita masuk dalam syurga. Ini baru bahagia. Target kita syurga. Dan bagaimana nak supaya satu keluarga masuk syurga? Kita hendaklah jadi musyfiqin. Tuan-tuan, saya ada anak agak, nantu baru seorang, cucu baru seorang. Tapi handphone dia orang saya cek siapa kawan dia orang. Facebook dia orang pun saya stalk je tu. Saya pun stalker kan, tengok. Saya nak tengok siapa friends, apa posting dia. Itulah nama musyfiqin. Ambil berat sungguh-sungguh supaya anak, isteri, suami kita tak buat dosa. Anak laki-laki saya, ayah, petang kan nak keluar pergi rumah kawan, dia nak buat hari jadi. Okey, ayah hantar. Dia politeknik, sekarang dah di rumah, ayah hantar. Walaupun dia umur 19 tahun, tetap saya hantar dia.
Dia boleh ada kereta, ada lesen dia. Tak, ayah hantar. Sebab ayah nak tengok rumah di mana, siapa kawan. Saya tak boleh hantar, mak dia hantar. Pasal apa? Pasal musyfiqin. Anak perempuan saya kahwin. Saya tanya dekat dia, kakak dah ada kawan belum? Belum. Apa kakak nak buat? Belajar. Bagus. Kalau dah ada power, kalau nak berkenalan, mai jumpa ayah. Tuan-tuan, ambil berat. Setiap malam kita suruh kunci. Anak-anak kita ada handphone kan? Kadang-kadang 2 handphone, satu Samsung, satu Samsung. Suruh dia set masa 6 pagi, sekarang subuh lewat 6.15. Set jam. Alarm kau mesti bunyi 5.45. Pasal apa? Subuh. Kau balik pukul 1 ke, kau tidur pukul 10 ke, subuh mesti bangun. Tak boleh kita cakap, biarlah dia orang dah besar. Tak boleh. Lagi besar, lagi saya buat. Saya tiru siapa? Saya tiru pak mertua saya. Saya balik kampung, rumah pak mertua saya di Kedah tingkat atas. Saya duduk di bawah, tingkat dia orang duduk. Rumah papan 2 tingkat. Waktu mula-mula kahwin tuan-tuan, bapak mertua saya ambil buluh, dicoloknya lantai bilik tidur saya. Bangun. Apa ingat hotel kah? Bangun. Tu duduk kita tuan-tuan. Sampai sekarang saya buat. Bangun. Tuan-tuan, keluar duit sikit apa. Setiap bilik anak tu bubuh speaker. Saya kontrol daripada bilik saya, siap dengan mic lagi. Mayang, lagi 15 minit, Mayang. Semua dengar. Anak besar dia cerdik, dia tutup volume. Tuan-tuan, tu nama dia musyfiqin. Jomlah jadi mak bapak yang musyfiqin, supaya betul-betul kita dapat jadi bertemu balik dalam syurga. Dan dalam syurga nanti akak tak penat, tak letih, tak jealous, tak apa dah. Sebab dalam syurga nanti seronok sangat-sangat. Jadi 3 benda dah mudah-mudahan kita buat. Mudah-mudahan kita dapat jadi bahagia tuan-tuan. Wallahu a'lam. Minta maaf ustazah panjang ustazah. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk Ustaz Khairi Ilyas dengan perkongsian untuk mencari keluarga bahagia, musyfikin. Masya Allah, saling bertanggungjawab, saling kita ambil berat. Baik, soalan terakhir untuk Ustazah Isfadiah. Apa do and don't dalam parenting? Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat dalam mendidik anak-anak? Sebabnya banyak benda kita sekarang dididik, maknanya kita sekarang cara yang lama dikatakan kurang sesuai. Cara yang terlampau tegasnya, cara yang terlampau kerasnya. Okey. Jadi apa pandangan Ustazah tentang hal ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Fadli, Datuk, Mami, sahabat-sahabat yang dikasihi. Allah Subhanahu Wa Taala dia dah bimbing kita sebenarnya berkenaan tentang cara parenting banyak sangat dalam Al-Quran. Tu yang satu yang Datuk sebut tadi kan, golongan yang musyfikin. Kalau kita terokai lagi perkataan musyfikin tu, Masya Allah, dia sangat-sangat, orang kata padu. Dia satu kalimah musyfikin, tapi dia berkait rapat dengan perasaan kerisauan kita, perasaan matahari yang nak terbenam, tanda masa kita itu sangat suntuk, macam-macam lagi tuan buat. Dan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, kalau kalian boleh tengok, Allah bagi tahu pada kita supaya kita rasa takut kalau meninggal nanti anak-anak kita ini tergolong dalam anak-anak yang dhaif, anak-anak yang lemah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini the do's, benda yang kita kena buat.
Allah bagi tahu pada kita untuk orang-orang yang beriman ini hendaklah ada perasaan takut. Wal yakhsha. Pertama Allah gunakan perkataan wal yakhsha alladhina law taraku, dan hendaklah ada perasaan takut sekiranya kamu meninggalkan di belakangmu min khalfihim zuriat keturunan yang lemah. Khafu alaihim. Kamu risau, kamu takut. Khafu, khasyah dengan khauf, dia maksud dia sama, takut. Tetapi impak dia berbeza. Impak dia berbeza. Saya sampai situ nanti ya. Khafu alaihim, maka falyattaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata dengan kata-kata yang baik. Jadi Allah nak bagi tahu pada kita, Allah sebut dulu yang pertama wal yakhsha, hendaklah kamu rasa takut. Maksudnya takut itu bukan takut pada orang, bukan malu pada orang. Hari ini ramai orang kata, ya Allah macam mana ustazah, anak saya dah masuk ni penagih dadah, jadi penagih dadah dah, masuk pusat serenti dah, mana saya nak letak muka saya. Nampak? Yang lebihnya tu adalah malu dengan siapa? Orang. Yang Allah sebut wal yakhsha ini takut dan malu pada Allah. Khasyah adalah rasa takut dengan keesaan, kehebatan Allah. Yang tu kena ada dalam diri kita. Baru kita akan ada daya saing untuk menjadi ibu bapa yang baik. So dia kembali balik pada matlamat. So kenapa ada anak? Nak apa ada anak ni? Nak suruh anak ni jaga kita je ke besok dah tua? Tantang anak yang mati dulu. Kita pula ataupun anak yang aksiden dan sebagainya, kita pula yang kena jaga dia. Nampak? Jadi matlamat tu kena betul, tepat. Ya, dan kita kena takut kepada Allah. Dan yang kedua, khafu alaihim. Kita risau. Khafu ini adalah pengiktirafan bahawa kita takut kerana kelemahan kita. Yang tadi tu kita takut kerana kita nampak kehebatan Allah, kekuasaan Allah, dan Allah yang menguasai hari kiamat. Bila yang satu lagi itu kita takut kerana kelemahan kita. Jadi bila kita tahu, kita ni kadang-kadang tak tahu don'ts kan, tak tahu apa benda, banyak pantang larang, kita tak tahulah sesuai ke tak ni pada zaman sekarang. Kalau dulu macam tak sesuai, kalau dulu sesuai, sekarang tak sesuai. Kalau dulu tak sesuai cakap lembut-lembut dengan anak kan, sekarang ini kena cakap mesra dengan anak-anak sebab dia banyak pilihan, dia banyak pengaruh, dia boleh banyak lari tempat ya. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan, maka Allah berikan kita dua panduan yang boleh jadikan pegangan ataupun dus. Pertama, falyattaqullah. Dalam banyak-banyak perkara Allah sebut engkau betulkan dulu ketakwaan engkau. Ni nak jadi mak ayah, betulkan diri dulu. Betulkan diri, betulkan bukan saja niat kita, tapi kita punya behavior, tingkah laku kita, peribadi kita, sikap kita. Wujudkan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam diri kita. Yang itu adalah kita punya jihad. Nampak anak tak baik, perbaiki diri dulu. Jangan duk sibuk tarik anak, piat anak kan. Jangan dulu, tengok aku ni, apa masalah aku ni Oh, aku cakap dengan dia kasar. Oh, aku tak pernah ajak dia sembahyang, tak pernah kejutkan sembahyang pun macam Datuk sebut. Oh, aku tak pernah bincang pasal masa depan dia. Yang aku tahu sibuk je cari duit. Tapi bila balik rumah saya masih sibuk lagi dengan handphone. Yang duk kita hadap adalah gadget aja. Kita tak pernah menghadap dia face to face. Kan? Jadi kita koreksi diri. Koreksi diri kita dulu. Okey, falyattaqullah. Kemudian Allah sebut apa? Dus dia adalah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu berkata dengan kata-kata yang benar. Maksudnya bila bercakap dengan anak-anak ni, tak nak anak dhaif tadi tu kan, tak nak anak itu lemah kan, kita kena buat apa? Bercakap, pilih perkataan, pilih bahasa yang sadidah. Tengok dalam Al-Quran ada kaulan layyina, ada kaulan ma'rufa, tapi dalam banyak-banyak kaulan, perkataan-perkataan, Allah pilih kaulan sadidah. Maka ulama tafsir dia mendefinisikan kaulan sadidah itu dalam dua bentuk. Pertama, pemilihan perkataan. Jadi bila nak bercakap dengan anak-anak ni, fikir dulu perkataan ini sesuai tak untuk dia. Kadang-kadang kita selamba dia je, kau ni muka sardin kan, selamba je. Jadi kita kena guna perkataan apa? Janganlah anak Umi macam ni, selamba-selamba je. Kita kena peka sikit. Kita pilih bahasa tu. Tu kadang-kadang keluar sikit-sikit B, sikit-sikit S,
sikit-sikit F. Baru-baru ni saya Masya Allah berjumpalah ayah dengan anak dia. Anak dia cakap F, S, lama je Datuk. Jadi bapak dia macam pandang tu jeli-jeli. Rupanya bapak dia pun lama sebut. Kan jeling sebab mungkin saya ada lah tu kan, jeling anak dia tu kan. Anak dia pun sebut gitu kan, sebab saya pun pandang kan. Saya suruh tukar. Dia sebut S lah. So saya kata jangan sebut tu, saya kata sebut sweet. Makan dengan tangan kiri. Bapak tak perasan ke? Ya Allah. Ambil tangan kiri, selamba je ayam goreng tangan kiri tu kan. Kita tahu Nabi pun ingatkan kita kan, khuz bi yaminik, ambil dengan tangan kananmu. Kita, sebagai bapa, sebagai ayah, tak ada nak tegur anak pun. Jadi tu yang kita kena lihat, bagaimana falyattaqullah tu, betulkan diri sendiri. So kalau tak ada kualiti macam ni, tuan-tuan perempuan sedih lah. So sebab tu saya terima kasih sangat kepada Mami Hana buat program macam ni, cerita pula pasal parenting. Jarang-jarang tahu. Sebab ilmu parenting ni, you all dulu nak kahwin ada ke ambil ilmu parenting ni? Ada tak? Ada tak sebelum kahwin kena ikut kursus parenting dulu? Ada ke tak? Tak ada kan? Dia jadi kelas-kelas macam ni lah. Siapa yang ada, Masya Allah, besarlah ganjarannya. Okey, tu. Kemudian satu lagi aspek kaulan sadida adalah konten ataupun kandungan dia. So maksudnya tadi pemilihan perkataan. So konten dia itu kena tepat. Kadang-kadang kita mengungkit-ungkit, tepat ke tak pada masalah dia yang sekarang ini? Benda yang dah lepas kita ungkit-ungkit. Lepas tu salah kakak dia yang dulu, kita dihantui salah kakak dia, kita cakap balik benda tu pada anak kita. Contoh lain, anak kita mencuri. Bila mencuri, kita tanya dia, dia tak mengaku. Kita marah dia lagi, kita pukul dia. Lepas tu kita ungkit, kata mencuri lah, menipu lah, jadi jahat lah. Sebenarnya kita nak selesaikan masalah apa ni? Nampak? Semuanya tu terkumpul. Sedangkan kalau masalah anak-anak mencuri, perkara pertama yang kita kena selesaikan bukan mencuri dia. Perkara pertama yang selesaikan adalah supaya dia pandai bercakap benar, bukan membohong. Kalau dia mengaku, ya bah, saya lah yang ambil pemadam-pemadam kawan-kawan sekolah tu. Sebab balik kita tengok dalam beg dia penuh pemadam. Mana dapat pemadam ni? Kita kata, saya ambil kawan-kawan saya punya. Oh, kita pun pukul dia, kita tarik telinga dia, kita jumpa dengan cikgu, kita kata, cikgu ni anak saya, ini pencuri, ni pemadam ni, apa nak buat cikgu tak nampak ke? Ada ke mak bapak yang macam tu? Ada. Tuan-puan, agak-agaknya akan datang kalau dia buat salah, dia nak mengaku tak? Tak mengaku. Buat salah, entahlah, tak tahulah. Kat situlah memupuk dia untuk berbohong. Itu yang orang kata siakap senohong gelama ikan duri. Dia bercakap bohong lama-lama mencuri. So di situ ada perkara yang kita kena fikirkan balik. Okey, anak aku ni mencuri, sebenarnya apa masalah dia? Ya cuba cari. Ada tuan-puan, anak-anak yang mencuri sebenarnya dia tidak diberikan peluang untuk memilih. Kita yang tentukan dia. Dah makan nasi ayam dengan Milo ais je, baru nak chicken chop, baru nak ambil mi halam. Kita tak pernah nak dengar pandangan daripada dia. Sebab tu anak-anak dia mencuri. Dia teringin beg yang macam ni. Kita kata, mak tahu beg yang macam ni yang bagus, ikut je cakap mak. Tarik roda, rupa-rupanya dia tingkat 4. Tingkat 4 kena pikul, ketepak. Tu yang dia pun nampak something. Dia bukan beg yang dia curi, mungkin benda lain. Sebab itu jadi trigger je tuan-puan. So you have to be careful with this. So do's dia adalah perbaiki diri kita sebab kita ingin teladan pada anak-anak. Dan yang kedua adalah be careful with your words, watch your words. So sebaliknya don'ts, sebaliknya adalah do's. Maksudnya kita selamba, okay, tak boleh ada gadget, tapi mak boleh. Itu don't, ya. Kemudian yang kedua, kita bercakap dengan perkara-perkara yang tidak baik, itu juga adalah don'ts. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Wah, seronok betul perkongsian petang ni kan. Tapi masa kita dah tak panjang, kita akan buat round penutup saja untuk kesimpulan. Tapi sebelum tu, saya seronok dengan sesi kedua ni. Bila sesi tentang keluarga bahagia,
sesi tentang apa yang parent boleh buat dan tidak boleh buat tentang mendidik anak-anak. Semua dengan Datuk, dengan ustazahnya kaitkan dengan kita sebagai parent. Kita dulu yang kena ubah, bukannya nak mengubah budak tu, kita dulu. Ustaz punya cerita yang first tu tentang isteri yang menjaga suami kanser. Bagaimana pula dengan Ustaz Isfadiah pun sama juga. Bagaimana kita ni dulu yang kena ubahnya. Jadi baru malam tadi saya buka FB saya, keluar satu cerita. Seorang kawan saya ni bertugas di Mahkamah Syariah. Dia kata, dia tulis kisah hari ini. Hakim bertanya kepada wanita, seorang isteri, seorang perempuan yang dalam kes mahkamah, betul kamu nak bercerai? Betul. Dia kata perempuan ini sangat tegas. Dia dah nampak perempuan ini sangat tegas. Kamu dalam keadaan suci, kamu dah tak nak pertimbangkan? Ya, saya dalam keadaan suci dan saya sedia diceraikan. Lebih kurang gitulah. Tapi dia sangat nampak perempuan ini sangat tegas. Jadi hakim pun berkata, jika demikiannya, jika dah tak ada persamaannya, okey, sebelum suami kamu talakkan kamu, sebelum suami kamu ceraikan kamu, kamu pergi bersalam dengan suami kamu, minta maaf dengan dia, minta dia redokan apa jua sepanjang perkahwinan kamu. Jadi perempuan yang tegas ini, bila dia pergi kepada suami dia, dia nampak, dia pandang balik suami dia berdepan, pegang tangan suami dia berdepan, menangis dia. Satu mahkamah senyap sunyi. Dia menangis, dia peluk, dia cium, dia minta maaf sungguh-sungguh. Nampak? Jadi kaitannya. Tapi benda tu tetap lafaz talaknya semalam ni tetap dilafazkan. Sebab dia tak habis cerita tu, saya komen, saya nak tahu apa benda. Akhirnya macam mana ni, bersatu balik macam mana? Saya pun komen, jadi dia cerai ke tak? Cerai. Lafaz cerai talak satu. Tapi nak bagi tahu, dalam seburuk-buruk pasangan kita pun ada kenangan manis, ada benda yang baik. Sama macam kaitkan dengan ustaz tadi, dengan suami dia kanser, bagaimana dia marah ni pada suami dia sehingga suami dia meninggalnya, bagaimana dia meraung dan nak balik betul. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita sebagai pasangan suami isteri, kita renung dulu diri kita sebelum mendidik anak-anak. Ini sangat-sangat penting, sangat-sangat intipati yang saya rasa poin utama dalam sesi kedua tadi. Jadi untuk yang tiga je puan, sesi dah tak ada persoalan apa-apa, cuma penutup dan rumusannya. Apa Ustaz boleh kongsi dengan kami sebagai penutup untuk kita punya forum pada hari ini? Silakan. Ingat dah habis. ये अपना दिल तो आवारा अजाने किससे पे आएगा. Pernah dengar? Tak pernah ya? Oh, dia punya melodi pernah dengar? ये अपना दिल तो आवारा अजाने किससे पे आएगा. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami. Itu Piramli ambil daripada filem Hindustan tu, Defendant tuan. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Kalau kita nak membesarkan keburukan, kekurangan, memang kita boleh besarkan. Tapi apa faedahnya? Banyak kebaikan yang perlu dilihat, yang perlu dibesarkan. Yang kedua tuan-tuan, kita dah tak ada masa untuk membuang masa. Buat yang terbaik. Dan yang terakhir, kita ni tak banyak pahala, maka janganlah banyakkan dosa. Wallahu a'lam. Terima kasih cikgu. Terima kasih Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dan sepatah dua kata daripada Ustazah, seminit dua sebagai penutup untuk forum kita pada petang ini. Baik tuan-tuan perempuan, kehidupan kita ini adalah satu peluang yang memang sebagaimana Datuk sebut, dia tak akan kembali lagi pada kita. Dan Allah ingatkan kita supaya kita ada rasa takut dengan satu hari, di mana hari itu Allah sifatkan sebagai yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu kita semua akan bertempiaran lari. Kita lari daripada adik-beradik kita. Kita akan lari, kita nampak mak ayah kita, bukan kita terus terpa dia, peluk dia.
Ini hanya berlaku di dunia tuan-puan, tapi di akhirat nanti kita akan lari menyorokkan diri kita. Dan kita takut untuk berjumpa dengan sahibatihi, iaitulah pasangan kita dan juga anak-anak kita. Maka orang yang selalu lari daripada seseorang, maksudnya dia banyak hutang. Ada banyak benda yang dia tak jelaskan. Ada tanggungjawab yang dia tak selesaikan. Ada perkara-perkara yang tidak sempurna, sebab tu nak lari. Macam seolah-olah, oh ada hutang mami, hutang dengan mami ya. Hutang dengan mami, tak nak jumpa dengan mami dah. Oh hutang report. Mami kata hutang report. Itu yang nak elak. Dan Allah dah ingatkan kita tentang hari tersebut. Maka marilah kita tuan-puan sama-sama kita berganding bahu, kita cuba sehabis baik berusaha untuk selesaikan urusan kita, dan bila Allah tanya kelak di hari akhirat, kita boleh jawab sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Wah, terima kasih pada Ustazah Fadiah. Dan Mami ada untuk kata-kata penutup Mami sedikit? Hana. Tapi saya tak nak nyanyi Ustaz, sebab Ustaz dia nyanyi. Saya cuma nak minta doa untuk semua orang yang datang dan juga menonton kita hari ni, untuk anak-anak, untuk kita ni. Saya pun mak kan, tu pun bapa yang tengah duduk tu, nak minta doa lah supaya anak-anak kita ni membesar jadi anak soleh-solehah, untuk ibu ayah jugalah. Itu yang saya nak. Kalau boleh, kalau Ustaz boleh kongsikan. Okey, kita sama-sama doa dipimpin oleh Ustaz Datuk Aziz. Tuan-tuan, ikut saya baca ni, saya nak ijazahkan bacaan pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bacalah tiap-tiap hari, bila ada hajat, bila ada susah, bila nak masak makanan pada anak, dia nak tidur, tuan-tuan baca benda ni. Doa ni tuan-tuan, ayat ni saya baca dah bertahun-tahun. Kadang-kadang bila saya ceramah tu, tengah ceramah tu cikgu, hujan. Buat di padang, hujan dulu-dulu, sekarang tak ada. Hujan lebat. Orang pakat lari bertempiaran. Saya kata jangan lari, duduk masing-masing, ikut saya baca doa. Alhamdulillah hujan tu berhenti je. Kadang-kadang saya nak pergi ceramah, hujan lebat. Saya kata kat pembantu saya, kita baca doa biasa. Berhenti tuan-tuan. Jadi doa ini cukup mustajab. Jadi saya nak ijazahkan bacaan ni pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan selepas baca doa ni, tuan-tuan baca doa masing-masing, hajat masing-masing. Sekarang ikut saya baca untuk ambil ijazah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah, tak dengar pun. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rabbus Samawat. Rabbus Samawat Wa Rabbul Ard. Wa Rabbul Ard. Wa Rabbul Arshil Karim. Wa Rabbul Arshil Karim. Baik, taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Baik, jadi tuan-tuan baca doa ni, hafaz doa ni, lepas tu habis baca wa Rabbul Arshil Karim, baru tuan-tuan baca doa tuan-tuan. InsyaAllah lepas sembahyang boleh baca, nak masuk pejabat boleh baca, apa pun boleh baca, mudah-mudahan Allah pelihara tuan-tuan, InsyaAllah. Wallahu'alam. Wah, terima kasih perkongsian penuh hikmah petang ini.